لأنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Solihah mewakili kumpulan saya. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu peristiwa yang cukup menarik, iaitu peristiwa Peperangan Badar. Peristiwa Peperangan Badar ini adalah peperangan besar yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. Peristiwa Peperangan Badar ini berlaku pada tanggal 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, dan peristiwa ini terdiri daripada tentera Islam seramai 313 orang, manakala tentera musyrikin begitu ramai, iaitu 1,000 orang ataupun lebih. Maka seterusnya berlakulah pertempuran yang pertama. Pada awalnya Rasulullah SAW mengarahkan supaya tentera Islam tidak melakukan peperangan terlebih dahulu, sehinggalah menerima perintah yang seterusnya. Kemudian tentera Quraisy menghantar dan menampilkan 3 orang daripada kalangan pahlawan Quraisy, iaitu yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah serta anaknya Al-Walid bin Utbah. Dan kemudian dengan perintah Rasulullah SAW, tentera Islam juga menghantar 3 orang daripada mereka, iaitu Ubaidah bin Harith, Hamzah dan Ali. Maka setelah mereka bertemu, maka berlakulah serangan di antara Ubaidah bertemu dengan Utbah, Hamzah menentang dengan Syaibah dan Ali menentang dengan Al-Walid. Dan ketika berlaku serangan itu, dalam masa yang singkat, Hamzah dan Ali berjaya menewaskan pihak musuh mereka masing-masing. Dan manakala Ubaidah dengan lawannya masing-masing mendapati luka, dan akhirnya pahlawan musyrik itu dibunuh oleh Ali dan Hamzah. Dan kemudian seterusnya berlakulah peperangan dan serangan secara besar-besaran, yang mana menyebabkan timbul kemarahan daripada pahlawan-pahlawan Quraisy ini kepada tentera Islam. Pahlawan-pahlawan Quraisy yang lain melakukan serangan secara besar-besaran, dan tentera Islam pada ketika itu memohon doa pertolongan daripada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dan Rasulullah SAW berkata kepada tentera Islam bahawa mengambil tindakan bertahan dengan menyerang mereka dengan panah, ini dengan memanah. Dan Rasulullah berkata lagi kepada mereka, sekiranya mereka menghampiri kamu, barulah kamu menyerang mereka menggunakan pedang. Seterusnya, peperangan pada ketika itu terus berlaku dengan begitu hebat. Dan Rasulullah SAW terus bermunajat dengan Allah dengan bersungguh-sungguh, iaitu dengan, Ya Allah, Tuhanku, laksanakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada aku, Ya Allah. Tuhanku, aku bermohon supaya berlakunya janjimu. Doa itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, dan akhirnya doa Nabi Muhammad SAW diperkenankan oleh Allah dan dimakbulkan munajat Rasulullah SAW tersebut dengan Allah, dan Allah menjadikan itu adalah kabar gembira agar hati Nabi Muhammad SAW tenang. Dan akhirnya dengan kuasa Allah SWT sendiri, kemenangan dalam peperangan Badar itu tertaluk kepada umat Islam, kepada tentera Islam, walaupun bilangan tentera Islam pada ketika itu hanyalah 313 orang. Dan akhirnya dalam peperangan ini kemenangan berpihak kepada umat Islam dan tentera Islam. Dan akhirnya ramai daripada pahlawan-pahlawan Quraisy telah mati, dan termasuklah Abu Jahal. Abu Jahal juga telah mati dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Ibrah dan pengajaran dari peristiwa Peperangan Badar. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin bahawa perancangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Orang yang mengutamakan Allah akan dipermudahkan segala urusannya.